Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 267. Kita akan sama-sama menjawab soalan 26 hingga 29. Soalan 26, Rohaida berumur 5.2 dekad. Umur Zira ialah 13 tahun lebih tua daripada umur Rohaida. Okey, kita kena faham dahulu maksud ayat di sini. Okey, di sini diberi umur Rohaida 5.2 dekad. Okey, kemudian diberitahu pula umur Zira ialah lebih tua. Maksud lebih tua maksudnya lebih banyak daripada umur Rohaida. Jadi berapa banyak dia lebih? Dia lebih 13 tahun daripada umur Rohaida. Jadi ditanya kat situ iaitu berapa umur Zira. Jadi yang disoal ialah umur Zira. Dan kita faham di sini dinyatakan umur Rohaida ialah 5.2 dekad. Di sini ialah masalahnya tidak dinyatakan di dalam unit tahun. Okey. Jadi apakah langkah pertama yang kita perlu buat? Iaitu kita dapatkan dahulu umur Rohaida dalam tahun. Jadi apakah konsepnya? Kita lihat kepada penukaran unit sebelum ni iaitu, okey, cikgu tulis dulu. Okey. Kita tulis dulu penukaran unit dia, perkaitan di antara dekad dan tahun. Jadi kita dah belajar di sekolah iaitu satu dekad bersamaan 10 tahun. Okey, ini konsep asas untuk penukaran dekad dengan tahun. Jadi apa maksud di sini? Maksudnya untuk satu dekad bersamaan 10 tahun. Jadi dinyatakan umur Rohaida ialah 5.2 dekad. Jadi kita pun boleh tulis dekat sini supaya kita faham. Iaitu Rohaida, kita tulis ni Rohaida bersamaan 5.2 dekad. Okey, dekad. Okey, jadi apa yang kita nak buat tadi? Macam cikgu cakap, kita perlu dapatkan umur Rohaida dalam tahun, iaitu konsep penukaran dekad ke tahun. Jadi penukaran di sini ialah setiap dekad nak ditukarkan kepada tahun perlu didarab 10. Okey, sebab apa? Sebab 2 dekad bersamaan 20 tahun. Jadi kalau 5.2 dekad, jadi kita akan tulis 5.2 kita akan darabkan dengan 10. Okay, kita akan gunakan kaedah cepat iaitu dengan menggerakkan titik perpuluhan. Jadi kalau darab, kita akan gerakkan ke kanan sebanyak satu kali kerana ada satu sifar. Jadi kita gerak satu kali ke kanan, titiknya sudah berada di hujung. Jadi kita dapatlah nombornya yang baru iaitu 52 perpuluhan sifar. Jadi kita terus dapat dalam tahun. Okey, cuma kebiasaannya kalau ada titik perpuluhan dan sifar dekat belakang, ia tidak membawa nilai. Bukan tidak boleh, tidak membawa nilai. Jadi kita juga boleh tulis dalam nombor bulat iaitu 52 tahun. Okey, maksudnya di sini kita sudah menukar umur Rohaida kepada tahun, iaitu cikgu tulis kat bawah ni 52 tahun. Okey, so cikgu tulis 52 tahun. Okey, sekarang bila kita dah lakukan penukaran unit, jadi kita boleh menjawab soalan 26 iaitu kita mengira umur Zira dengan melakukan operasi tambah. Kerana umur Zira ini lebih 13 tahun. Jadi apa operasi yang kita akan buat? Kita akan buat 52 tambah 13, okey.
13 ni ialah umur Zira yang lebih tu. Jadi kita tambah. Sekarang kita tambah. Okey, cuma di sini tahun unit cikgu tak letak lagi. Okey, 2 tambah 3 5. 5 tambah 1 6. Jadi 65 ni ialah 65 tahun. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 26 yang mana umur Zira iaitu C 65 tahun. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 27. Kita baca soalan. Puan Nolia membeli 3 1/2 kg tepung. Okey, 3 1/2 ni juga kita boleh sebut dalam nombor seperti ini. 3,5 kg. Okey. 3 1/2 tu ialah setengah. Setengah tu ialah 1/2. Okey, kemudian dia menggunakan. Okey, konsep menggunakan ini ialah menggunakan maksudnya berkurang. Okey. Dia menggunakan 1.7 kg tepung untuk membuat donat. Jadi tadi asalnya dia ada 3,1/2 kg. Kemudian bila menggunakan, ini bermaksud terdapat pengurangan. Dalam matematik, kalau pengurangan, dia merujuk kepada operasi tolak. Okay, kemudian dia buat lagi, dia menggunakan lagi 580 gram untuk menggoreng ayam. Okay, nampak kat situ ada dua perkara yang dibuat. Pertama, membuat donat. Kedua, menggoreng ayam. Jadi, soalan ditanya, apakah baki? Okay, kalau kita nak faham, kita boleh tulis ayat matematik dahulu, iaitu terdapat pengurangan. Pengurangan itu maksudnya menggunakan, jadi operasi tolak. Okay, apa yang kita akan tolak, kita tulis dulu dalam ayat matematik, 3 1/2. 3 1/2. Okay, kita boleh tulis unit. Okay, kita tolak, dia buat donat 1.7 kg. Kemudian, dia buat ayam pula 580 gram. Bukan buat ayam, goreng ayam 580 gram. Jadi, ditanya baki maksudnya, berapa bakinya kat sini. Okay, kalau dilihat di sini, ada operasi penolakan 2 kali, maka kita boleh lakukan menolak satu persatu. Cuma di sini, kalau kita lihat unit berbeza. Okay? Maksudnya, yang pertama ini dalam kg. Okey. Yang pertama ni dalam kg. Kemudian yang ini kg juga tapi perpuluhan, dan yang terakhir dalam gram. Okey, kalau kita lihat jawapannya semua dalam gram, ini bermakna 3 1/2 kg ini kita akan tukarkan kepada gram. Begitu juga 1/7 ini kita perlu tukarkan kepada gram. Jadi apakah konsepnya? Okey, konsep penukarannya ialah kita tulis setiap kg nak ditukarkan kepada G, kita perlu mendarab. Okey, mendarab berapa? Mendarab 1,000. Okey, sama ada nombor itu nombor bulat, nombor perpuluhan ataupun dalam nombor pecahan. Jadi, kita akan darab satu persatulah untuk kita dapatkan dua-dua unit ni kepada gram. Okey, kita lihat dulu yang pertama 1.7 kg. Jadi kita nak tukarkan kepada gram, kita perlu darabkan 1.7 dengan 1,000. Okey, so kita tulis sini 1.7 kita akan darab 1,000. Okay, kenapa cikgu jarak? Kerana cikgu nak menggunakan kaedah cepat yang mana kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Okay. Kalau darab, kita akan gerakkan ke kanan sebanyak 3 kali kerana 1,000 itu ada 3 sifar. Jadi kita gerak 3 kali. 1, 2 dan 3. Jadi titiknya kat ujung ni ada 2 ruang kosong ini kita masukkan sifar. Jadi apakah nombor yang baru? Nombornya yang baru ialah kita tulis 1, 7 sifar perpuluhan sifar, kita dah tukarkan dalam G. Okey. Tapi macam cikgu cakap selalu, yang mana kalau ada titik perpuluhan dan ada sifar kat belakang, kita boleh abaikan sifar tu, maka kita boleh tulis dalam gram iaitu 1,700 gram.
Okey, apa maksud sini? Maksudnya kita dah menukar 1.7 ini kepada gram, iaitu 1,700 gram. Okey, itu langkah yang pertama yang mana cikgu tukarkan perpuluhan kg kepada gram dengan mendarab 1,000. Jadi untuk pecahan juga perkara yang sama kita akan lakukan, yang mana 3 1/2 juga kita akan darabkan dengan 1,000. Darab 1,000. 1,000. Okey, 1,000. Okey, kita akan jadikan pecahan ini, nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar. Kita darab dan tambah. Maksudnya 3 kita darab 2 dapat 6. 6 tambah 1 kita dapat 7. Okay, maksud sini 7/2 kita akan darab 1,000. Okay, ini kaedah mendarab pecahan. Okey, kemudian kita boleh pemudahkan 2 dengan 1,000 ni, sifir 2, 2 kali 1. 1,000 ni tak perlu tengok 1,000, tengok 10 saja, iaitu 5. Kemudian 5 ni kita ada 2 sifar, kita abaikan, kita buat macam ni. Okey, jadi kita dapat 500. Jadi kita boleh buat 7 darab 500. 7 darab 500 iaitu kita buat 7 darab 5 je. 7 darab 5, 35. Tambah 2 sifar, maksudnya 35 tambah sifar 2. So, kita dapat 3,500. Maksudnya, 3 1/2 kg ni, kita tukarkan kepada gram, kita dapat 3,500 gram. Okay, sekarang, semuanya sudah unit yang sama, gram dan gram dan gram. Jadi, kita boleh lakukan operasi penolakan. Jadi kita akan ambil dulu 3,500 gram. Kita akan tolak 1,700 gram. Okay, kita tulis 3,500 gram. Kita tolak satu persatu, iaitu kita tolak dulu 1,700 gram. Okay, kita garis. Okay, sebab nanti ada melakukan penolakan sekali lagi, kita salin semula lah. Okey, ini kita letak ni. Tak apa, kita letak bawah lah depan ni. Okey, so kita tolak sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak sifar, sifar. 5 tolak 7 tak boleh, pinjam jadi 15. 3 kurang 1 jadi 2. 15 tolak 7, 8. 2 tolak 1, 1. Okey, ini jawapan yang pertama. Kemudian kita tolak pula nombor yang kedua, iaitu 1,800. Kita akan tolak 580. Okey. Okay, so kita tulis mulalah. 1,800 gram tolak 580 gram. Okay, kita tolak sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 10. 8 kurang 1 jadi 7. 10 tolak 8, kita dapat 2. 7 tolak 5 pun 2. Kemudian 1 kekal. Jadi, inilah dia jawapannya yang terakhir, iaitu 1,220 gram. Jadi kita lihat sini, pilihan yang ada, jawapan yang ada ialah C. Maka itulah dia cara-cara menjawab soalan 27 yang mana berlaku penolakan 2 kali kerana terdapat ayat menggunakan. Menggunakan itu merujuk kepada operasi tolak. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 28. Jadual menunjukkan isi padu jus di dalam 2 bekas X dan Y. Kita dilihat sini isi padu X, jus mangga 6.3/4 liter, manakala Y 2.35 liter lebih. Okey, dinyatakan di sini ayatnya ialah lebih. Jadi apa yang kita faham? Maksudnya Y ini bukan 2.35 liter, tetapi dia lebih daripada bekas X 2.35 liter. Okey. Jadi ditanya berapakah isi padu mangga
di dalam bekas Y. Okey, maksudnya kita kena cari Y. Tetapi sebelum kita nak cari Y, kita perlu dapatkan dahulu sukatan untuk X. Kita tahu sukatan X ialah 6/3/4 liter. Tetapi cikgu cadangkan kita tukarkan 6/3/4 liter ini kepada perpuluhan. Okey, bila kita nak kira Y, maksudnya Y ini lebih, maksudnya apa yang kita akan buat? Kita akan buat 6/3/4 liter. Ini X. Dia kata bila nak dapat Y, dia kata lebih, jadi kita tambah saja. Maksudnya kita tambah 2.35 liter. Okey, ini maksud ayatnya. Untuk dapat Y ini lebih daripada X. Kalau X itu 6/3/4, so dia lebih 2.35. Okey, itu isu yang pertama. Kita fahamkan dahulu operasi ini. Jadi masalah kedua ialah kita perlu samakan jenis nombor ini, yang mana X ini diberi dalam pecahan. Jadi cikgu cadangkan kita tukarkan kepada perpuluhan. Okey. Jadi macam mana cara dia? Okey, sangat mudah. Pertama sekali kita cerakinkan. Okey. Y ini ialah dalam nombor bercampur kan, iaitu 6/3/4. Okey, 6/3/4. Sekiranya kita lakukan cerakin macam ni, maksudnya kita akan dapat 6 tu nombor besar, 6 bulat, tambah 3/4. Okey, itu yang pertama. Okey, sekarang kita tukarkan kepada perpuluhan. Sangat mudah. Sekiranya nombor bulat nak menukarkan kepada perpuluhan, kita cuma tambah sifar saja dekat belakang. Ini bermakna 6 ni kita tambah titik dekat belakang, tambah sifar. Dia jadi perpuluhan. Iaitu 6 ni ialah 6.0 liter. Okey, cuma masalah di sini ialah 3/4. Bagaimana 3/4 kita nak tukarkan kepada perpuluhan? Kita merujuk kepada per itu. 3/4 bermaksud 3 dibahagi dengan 4. Okey, so kita tulis sini 3/4. Okey, apa maksud dia? Maksudnya kita akan tulis 3 kita akan bahagi 4. Jadi sudah pasti sifar 4, yang mana berapa kali 3, berapa kali 4 dapat 3? Tak ada. Kita tulis sini sifar dan tulis sifar di bawah, maka kita tolak dan jawapan dia 3. 3 ini kita katakan sebagai baki. Jadi di sinilah wujudnya nombor perpuluhan, yang mana untuk menghapuskan baki ini kita tambah titik dan tambah sifar dekat belakang. Kemudian kita turunkan sifar, dia menghasilkan 30. Jadi sifar 4, berapa kali 4? 30. Okey, yang hampir dengan 30 dalam sifar 4 ialah 28, iaitu 7. Jadi tulis ni 7. Jadi 7 kali 4, 28. Okey, kita lakukan penolakan lagi sekali. Jadi 10 tolak 8 dapat 2. Okey, masih lagi ada baki. Jadi selagi mana ada baki, kita tambahkan sifar dekat belakang dan kita turunkan. Okey, kita dapat 20. Jadi berapa kali 4? 20. Kita dapat 5. 5 kali 4, 20. Okey, kita tolak dan selesai. Okey, sekarang kita dah dapat menukarkan kita kata perpuluhan ini, pecahan ini kepada perpuluhan, iaitu sifar perpuluhan 75. Okay, jadi dia liter lah. Okay, tadi kan kita cerakin, so kita tambahkan semula untuk kita gabungkan sekali. Okay, maksudnya 6 tambah sifar perpuluhan 75. Okay, so kita boleh tambahlah kat sini. Okay, maksudnya 6 perpuluhan sifar tambah sifar perpuluhan 75. Okey, so kita tambah sifar kat atas tak ada nombor, kita tak sifar. Jadi sifar tambah 55, sifar tambah 77 dan 6. Okey, maksudnya kita dah dapat menukar 6/3/4 ini kepada nombor perpuluhan, iaitu 6.75 liter. Okey, inilah dia dalam
perpuluhan. Maksudnya soalan ini nak mengelirukan kita diberi dalam pecahan. Jadi kalau perpuluhan dia ialah 6.75. Jadi kalau kita baca ayat dia, Y ialah 2.35 lebih daripada X. X ini 6.75. Jadi kita lakukan operasi tambah. Okay? Kita tambah lagi 2.35 liter. Okay, sekarang nampak kita dah sama unit kan. Tadi kita nak tambah pecahan dengan perpuluhan. Dia agak susah. Okay, jadi sekarang perpuluhan tambah perpuluhan. Jadi kita boleh lakukan operasi bentuk lazim lah. Operasi tambah bentuk lazim. Okay. So kita buat sini 6.75 tambah 2.35. Okay, kesemuanya dalam liter. Sekarang kita tambah. Okay, 5 tambah 5 sifar, maksudnya 10, sifar kat bawah, 1 kat atas. 7 tambah 3, 10, tambah 1 lagi, 11. Dan ada titik perpuluhan. Kemudian 1 tambah 6, 7. 7 tambah 2, 9. Okay, kat sini kita dapat 9.1 liter. Jadi cikgu selalu cakap, kalau ada perpuluhan dan ada sifar dekat belakang, dia tidak membawa nilai. Dia juga boleh disebut sebagai 9.1 liter. Jadi pilihan jawapan yang ada iaitu B. Maka itulah dia cara-cara menjawab soalan 28 iaitu isi padu jus mangga dalam liter untuk bekas Y. Okey, nampak dia lebih. Kalau dah dinyatakan dalam terus, kan kita nampak sini Y ialah 9.1 liter. Kenapa dia lebih? Sebab nilai ni lebih 2.35 liter daripada X. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 29. Satah catis menunjukkan kedudukan dua buah bandar M dan N. Jadi inilah dia satah catisnya, iaitu M dekat bawah, koordinatnya 1, 1, manakala N dekat atas di penjuru atas, iaitu koordinatnya 5, 4. Okay, kita lihat kepada soalan, yang mana soalan ditanya, hitung jarak mengufuk dan jarak mencancang dari bandar M ke N. Maksudnya kita nak kira mengufuk dan mencancang. Mengufuk itu maksudnya melintang. Mencancang pula maksudnya menegak. Okay, jadi kita lihat dulu mengufuk. Ini M, kita pergi N. Okay, jadi kita kena pergi ke melintang ke kanan dulu. Jadi kita cuma melangkah saja ikut petak. Okay. So kira 1, 2, 3 dan 4. Apa maksudnya 4? 4 ni 4 unit lah. Okay, jadi maksudnya 4 langkah itu maksudnya 4 unit. Jadi pilihan yang ada A lah. Okay, kalau A dan C. Tapi nak menentu jawapan kita kena kira pula mencancang. Mencancang tu maksudnya menegak. Okay, 4. Kemudian kita naik ni kita kira balik semula 1. 1, 2, 3. Maksudnya 3 unit. 3 unit apa? 3 unit mencancang. 4 unit mengufuk. Okay. Jadi pilihan yang ada di sini ialah A lah. Kalau C 2 unit tapi di 3 jadi 4 unit mengufuk, 3 unit mencancang. Maka kita dapatlah menjawab soalan 29 iaitu jarak mengufuk dan jarak mencancang dari bandar M ke bandar N iaitu 4 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Maka dengan itu tamatlah sudah soalan uji diri kita pada hari ini bagi muka surat 267 untuk nombor 26 hingga 29. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian dari cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.